Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak pelajar tahun 4, khususnya anak-anak pelajar tahun 4 KFF. Ustaz doakan kamu semua, kita semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Okey anak-anak, hari ini kita teruskan lagi sesi pembelajaran kita di dalam mata pelajaran ibadah tahun 4. Okey, jadi sebelum kita meneruskan pembelajaran, jom kita bersama-sama dahulu membaca doa sebelum belajar. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Okey anak-anak pelajar, kita teruskan lagi sesi pembelajaran kita secara atas talian pada kali ini. Okey, pada kali ini kita akan teruskan lagi pembelajaran kita di dalam mata pelajaran ibadah tahun 4, iaitu dengan kita melihat kepada tajuk yang pertama berkenaan dengan azan dan iqamah. Okay, jadi pada hari ini kita akan teruskan lagi sesi pembelajaran kita. Dalam tajuk azan dan iqamah, kita masuk kepada pelajaran yang kedua, iaitu bagaimanakah cara melaksanakan azan dengan betul. Bagaimana cara kita nak melaungkan azan mengikut sunnah Nabi dan juga apa yang diajar oleh agama Islam. Okey, dah bersedia? Okey, jom kita tengok ataupun kita teruskan pembelajaran berkenaan dengan cara melaksanakan azan dengan betul. Okey anak-anak pelajar, okey kita tengok dekat sini. Okey, tak silap Ustaz, pelajar lelaki tahun 4 KFF kebanyakannya semuanya pernah melaungkan azan di kafar, betul tak? Kebanyakannya dah pernah azan di kafar. Jadi sebelum ni Ustaz pun ada tegur ataupun Ustaz ada ajar bagaimana cara melaksanakan azan dengan betul. Okay, jadi pada sesi kali ini kita akan tengok cara melaksanakan azan dengan betul bagaimana yang terdapat dalam buku teks dan juga yang diajar oleh Islam. Okey, yang pertama. Okay, kalau kita tengok kepada gambar ini, cara yang melaksanakan yang pertama, okay, kita kena berdiri menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke kiblat. Okay, kita berdiri tegak, tengok kiblat kita dekat mana. Kalau kiblat kita dekat depan ke sana, kita hadaplah ke sana. Okay, pertama sekali kena berdiri menghadap ke kiblat. Okay, yang kedua, bila mula-mula kita nak melaungkan azan, okey, dia ada dua cara. Yang pertama, meletakkan kedua-dua tangan ke telinga. Letak dua-dua tangan dekat telinga. Dengan jari telunjuk ni masuk dalam lubang telinga. Jari telunjuk jari telunjuk masuk dalam lubang telinga. Ataupun kita guna sebelah tangan, letak tangan kanan kita, jari telunjuk dalam lubang telinga. Okey. Itu cara yang kedua. Berdiri tegak menghadap kiblat. Lepas tu angkat tangan letak dalam jari telunjuk dekat dalam lubang telinga. Itu azan lah. Okay, cara yang ketiga pula, kaedah yang ketiga, ini macam tadi, meletakkan tangan ke telinga dan melafazkan azan dengan lantang. Maksud lantang dekat sini, kena kuatkan suara, kena jelaskan suara. Sebab azan ini macam sebelum ni kita belajar, maksud azan adalah kita nak memberitahu orang ramai bahawasanya waktu solat fardu telah masuk. Jadi bila kita azan dengan kuat, maknanya ramailah orang boleh dengar. Macam tu. Walaupun kita ada guna mikrofon, jadi kita sunat juga melaungkan azan dengan kuat walaupun guna mikrofon. Apatah lagi kalau tak ada mikrofon, memang kena kuatkan suara lah jawabnya. Okay, jadi letakkan kedua-dua tangan atau sebelah tangan tadi, letak kat telinga dengan jari telunjuk masuk dalam lubang telinga dan lafazkan azan dengan lantang, dengan kuat. Itu cara yang ketiga. Cara yang keempat, ketika kita melafazkan azan, kita kena menjaga hukum tajwid ketika melafazkan azan. Lafaz azan pun kita kena baca ataupun kita kena laungkan mengikut hukum tajwid macam kita baca Al-Quran. Sebab azan ini dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ni dia kaya dengan hukum tajwid. Sebagai contoh, kita tengok pada lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nampak tak kat situ ada wajibul gunah, nun sabdu, mim sabdu, apa lagi? Muhammadar Rasulullah. Dia ada hukum idgham bila gunah. Jadi bila kita baca
ataupun bila kita laungkan azan, pastikan hukum-hukum tajwid itu kita baca dengan betul. Faham? Okey, okey, boleh jelas. Okey. Yang kelima, lepas kita lafazkan azan dengan bertajwid, okey, pada certain ataupun pada setengah lafaz azan, dia ada perkara yang kita kena buat. Okey, tengok cara yang kelima ni. Okey, memalingkan muka ke kanan apabila menyebut lafaz hayya 'alas solah. Bila kita sampai kepada lafaz hayya 'alas solah, kita sebut hayya 'alas solah dan memalingkan muka ke kanan. Okay, jadi cara dia macam ni. Bila kita lafaz je hayya 'alas solah, macam tu cara dia. Faham tak? Bila dah sampai solah, kepala kita memalingkan muka atau memalingkan muka kita ke kanan. Begitu juga apabila kita melafazkan hayya 'alal falah, kita memalingkan muka ke kiri apabila menyebut lafaz hayya 'alal falah. Bila hayya 'alal falah, kita menghadap ke kiri. Hayya 'alal falah. Macam tu. Okay, jadi hayya 'alal falah ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri. Dengan tangan kita masih meletakkan di telinga. Sama ada kedua belah tangan ataupun sebelah tangan sahaja. Faham? Okey, seterusnya. Okay, jadi itu cara azan. Cara bagaimana kita nak melaksanakan azan dengan betul. Yang pertama tadi, kita berdiri menghadap ke arah kiblat. Dan berdiri menghadap ke arah kiblat, kita letakkan kedua tangan ke telinga ataupun sebelah tangan dia, iaitu tangan kanan. Seterusnya, cara ketiga adalah kita melafazkan azan dengan suara yang lantang, suara yang jelas, suara yang kuat. Dan ketika melafazkan azan, kita kena jaga hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam lafaz azan. Dan sampai kepada lafaz hayya 'alal solah dan hayya 'alal falah, kita toleh ke kanan dan juga toleh ke kiri. Faham? Itu cara melaksanakan azan dengan betul. Okey, jadi sebenarnya Ustaz rasa kebanyakan daripada kamu, khususnya lelaki, dia dah tahu dah perkara ni. Ustaz dah ajar dah kan? Okey. Jadi betul lah apa yang Ustaz ajar dan apa juga yang terdapat dalam buku teks. Sama je. Okey, kita tengok seterusnya kepada lafaz azan dan juga jawab azan. Okey, kebanyakannya bila kita dengar, kebanyakan orang bila dengar azan, dia tak jawab pun. Dia hanya dengar sahaja. Jadi sunat bagi kita yang dengar azan, kita kena jawab azan sekali. Jadi bagaimana cara nak jawab? Kebanyakannya lafaz jawab azan adalah sama seperti lafaz yang dilaungkan oleh muazzin ataupun Bilal. Cuma ada beberapa tempat yang dia punya cara jawab tu lain. Okey, jadi jom kita tengok. Okey, kita tengok sini. Apabila muazzin ataupun Bilal melafazkan lafaz azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita kena jawab apa? Kita kena jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama macam imam. Sama macam Bilal. Okey. Yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah. Kita pun jawab benda yang sama, asyhadu an la ilaha illallah. Yang ketiga, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita pun jawab benda yang sama, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai je hayya 'alas solah, kita jawab, kita dah tak sama dah. Kita akan sebut la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alal falah, pun jawab dia sama macam tadi, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Okay, cumanya ada tambahan lafaz azan pada waktu azan solat subuh, iaitu as-salatu khairum minan naum. Lafaz ni hanya Bilal ataupun muazzin lafaz ketika waktu solat subuh sahaja. Jangan pandai-pandai lepas ni kita sebut lafaz ni waktu maghrib ke, waktu zuhur ke, isyak ke, asar ke, tak salah ataupun tak sesuai lah dengan keadaan dia. Faham? Okay, jadi jawapan kepada lafaz as-salatu khairum minan naum adalah kita akan sebut sadaqta wa bararta. Okey, boleh. Kemudian Bilal akan sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sebut lafaz yang sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kita pun jawab dengan lafaz yang sama, la ilaha illallah. Okay, jadi ini adalah lafaz azan yang akan dilaungkan oleh Bilal ataupun muazzin. Jadi ini jawab azan yang perlu orang yang dengar menjawab azan ketika azan berkumandang.
tadi, itu cara ataupun lafaz azan dan jawab azan. Okey. Seterusnya kita tengok kepada pelajaran yang ketiga, iaitu berkenaan dengan perkara sunat ketika azan. Bermakna perkara sunat ketika azan ini khusus kepada orang yang melaungkan azan, iaitu muazzin ataupun bilal. Dia kena buat perkara sunat ini untuk dia mendapat pahala sunat. Maknanya di samping dia melafazkan azan, dan juga dia akan dapat perkara sunat yang lain kalau dia ikut perkara sunat ketika azan. Iaitu apa perkara-perkara itu apa dia? Okey, jom kita tengok. Okey, ni antara perkara-perkara sunat ketika azan, iaitu yang pertama, apabila bilal ataupun muazzin hendak melaungkan azan, dia kena pastikan dia ambil wuduk terlebih dahulu. Mestilah dia berada dalam keadaan berwuduk. Faham? Okay, yang kedua, macam tadi, macam cara tadi, dia kena berdiri menghadap ke arah kiblat. Kena berdiri menghadap ke arah kiblat. Okay, jadi Ustaz nak tanya, boleh tak orang yang melaungkan azan ini, dia laungkan azan sambil duduk sahaja? Boleh tak? Okey, jawapan dia boleh. Tetapi dia tak dapatlah perkara sunat berdiri ni. Sebab bila dia duduk, dia macam dia melaungkan azan tu macam sambil lewa je. Padahal dia boleh berdiri. Kecualilah kalau pada hari itu tak ada lah bilal lain, tak ada dah muazzin lain, dia seorang je. Tapi pada hari itu dia ni sakit kaki, tak boleh nak berdiri lama. Kalau situasi macam ini, dia dibolehkan untuk duduk. Macam tu, bukan dia saja-saja nak duduk. Dia tak boleh berdiri, betul dia duduk. Itu dia lakukan azan. Jawapannya boleh. Jadi kalau orang tanya, boleh tak kita nak azan sambil duduk? Jawapannya boleh. Cuma tak dapatlah pahala sunat azan ketika berdiri. Ataupun azan sambil berdiri. Faham tak? Okey. Seterusnya, kita tengok. Dilaungkan di tempat yang tinggi dengan suara yang lantang. Orang yang melaungkan azan, dia disunatkan untuk melaungkan azan di tempat yang tinggi. Contoh macam atas bukit ke. Kalau ada bangunan tu duduk atas bangunan atas sekali ke ataupun tingkat atas sekali ke. Lepas tu dilaungkan dengan suara yang lantang, dengan suara yang kuat. Bila kita duduk kat tempat yang tinggi, kita azan dengan suara yang kuat, maknanya kawasan yang akan dengar suara azan kita ni lagi luas. Tetapi sekarang, tengok kepada kita punya apa sekarang. Dah kecanggihan kita dah moden ni sekarang. Maknanya orang laung dalam masjid, bukan tempat yang tinggi pun orang ramai boleh dengar, iaitu diguna apa? Diguna pembesar suara ataupun kita sebut speaker. Jadi imam, jadi bilal dan muazzin atau muazzin, dia iqamat guna kat mikrofon je. Jadi kalau kamu tengok kebanyakannya speaker dia letak kat bawah ke dia letak dekat atas tempat yang tinggi. Speaker sebenarnya dia akan letak tempat yang tinggi supaya orang ramai boleh dengar suara azan ataupun laungan azan. Faham? Okey, seterusnya perkara sunat yang keempat. Melakukan tarji'. Tarji' ini adalah pengulangan ataupun ulangan, iaitu menyebut lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali secara senyap sebelum dinyaringkan. Maksud dia macam ni. Apabila orang yang azan, bila dia sampai lafaz dia sampai lafaz azan, macam ni contoh Contoh, Ustaz nak lafaz asyhadu an la ilaha illallah. Sebelum Ustaz nak sebut kuat, Ustaz sebut dulu perlahan. Asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu baru Ustaz sebut. Asyhadu an la ilaha illallah. Macam tu, nampak? Kita sebut dulu perlahan. Tanpa bunyi dekat mikrofon tu. Kita sebut, kita je dengar. Barulah kita sebut secara kuat. Itu maksud dia tarji' kat sini. Maknanya sebelum nak lafaz azan tu, kita sebut dulu secara perlahan. Barulah kita sebut ulang. Maknanya yang kita baca perlahan tu, dia tak kira lah bilangan 2 kali kita lafazkan azan tu. Faham? Okey, seterusnya. Perkara sunat yang kelima, iaitu memalingkan muka ke kanan semasa menyebut lafaz hayya 'alas salah dan memalingkan muka ke kiri semasa menyebut hayya 'alal falah. Macam tadi. Jadi bila sampai lafaz hayya 'alas salah, kita toleh muka kita ke kanan. Sampai hayya 'alal falah, kita toleh muka kita ke arah kiri. Jadi itu adalah perkara sunat ketika azan. Faham? Okey, boleh jelas? Okey, jadi ini adalah 5 perkara sunat ketika melaungkan azan. Jadi siapa-siapa yang akan
melaungkan azan, termasuklah Bilal ataupun muazzin sekalipun, dia kena jaga perkara-perkara sunat ni. Sebab perkara-perkara sunat ni hanya dapat waktu kita nak laungkan azan sahaja. Waktu kita buat aktiviti lain tak dapat lah. Contoh macam kamu main bola, takkan nak main bola kita nak menghadap ke arah kiblat je. Jadi kalau bola kat tepi, macam mana kita nak sepak? Macam itulah. Jadi kena ambil peluang ini bagi orang yang melaungkan azan. Dia kena buat perkara-perkara sunat ini sebagai tambahan pahala dia ketika melaungkan azan. Okey, boleh jelas? Okey, semua. Okay, jadi cukup sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini, pada sesi kali ini, iaitu tadi kita dah sentuh kepada cara melaksanakan azan dengan betul, dan kita dah tengok kepada lafaz-lafaz azan dan jawab azan serta perkara-perkara sunat ketika azan. InsyaAllah pada sesi-sesi akan datang kita akan teruskan kepada topik-topik ataupun tajuk-tajuk yang baru. Boleh? Okay, jadi insyaAllah kita berjumpa lagi. Semoga perkongsian kali ini dapat memberi manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.